nak katakan bahawa cerita tentang dakwah ni, nak bandingkan dengan dakwah Nabi SAW dengan dakwah kita sekarang ni, adakah dakwah kita ni betul dengan dakwah Nabi? Adakah Nabi dulu dakwah perlu caci maki, perlu mengumpat, perlu mengutuk, perlu memburukkan golongan yang lain? Kita bayangkan dakwah kita pada hari ni, kita ni berhadapan dakwahan, jika ada Nabi di hadapan kita ni, adakah Nabi setuju, angguk dengan apa yang kita buat ni? Adakah dia reda dengan cara dakwah kita? Jika kita kaji balik sejarah dakwah Nabi ni, bagaimana Nabi dakwah ni secara halus, sangat lembut, sampai orang kafir pun jatuh cinta dengan Nabi. Nabi SAW ni tak pernah berkasar dalam dakwah dia. Tengok macam mana kita zaman sekarang yang berdakwah dengan orang macam mana. Ustaz, memang kita nak kena tiru balik bagaimana cara Nabi dakwah tu. Dan nak katakan tentang Nabi ni SAW ni diutuskan untuk menyampaikan ajaran ibadah yang paling sebenar, yang paling sahih sekali. Nak katakan bersama Nabi dulu pun ada khilaf, ada seorang sahabat ni, dia nak lawan dengan ibadah Nabi. Dia nak kata Nabi ni hebat, dia kata dia nak lawan Nabi. Dia ibadah dia lagi hebat Nabi. Dia jumpa Nabi, dia kata, aku solat dan aku tidur malam. Ada 3 orang tu. Dia 3 orang yang dia rasa dia dah cukup hebat ibadah dia banding Nabi. 3 orang ni datang bertemu Nabi, dia kata, yang orang pertama ni, wahai Nabi, aku ni solat dan aku tak tidur malam. Aku solat sepanjang malam, aku tak pernah tidur. Ibadat sepanjang malam. Orang kedua pula kata, aku puasa sepanjang masa. Setiap hari aku puasa, tak makan. Nak makan pun malam, itu pun sikit-sikit je. Orang ketiga pula kata, aku tinggalkan perempuan. Bukannya berzina, dia tinggalkan perempuan tapi dia berkahwin pun tak nak. Nak kata orang yang ketiga ni tinggalkan betul-betul perempuan. Lepas tu Nabi kata apa? Inni atqakum billah, aku yang paling bertakwa dari kalangan korang semua. Kau buat macam mana pun ibadah pun, aku yang paling bertakwa. Nabi kata, Nabi balas balik jawapan dia. Yang pertama, aku ni solat dan aku tidur. Nabi SAW nak katakan Nabi ibadah macam mana? Dia tidur lepas isyak tu, dia bangun, dia solat malam, kemudian dia tidur balik, baru dia bangun solat subuh berjemaah kan. Berjemaah. Lalu Nabi kata, aku puasa dan aku berpuasa, dan aku berbuka. Asumu wa uftir. Aku puasa hari, bukan Nabi hari-hari puasa. Nabi puasa dan Nabi berbuka. Nak kata ni Nabi pun berbuka. Yang ketiga Nabi jawab, aku menikah dengan perempuan. Bagaimana yang kita tahu, Nabi menikah malah dengan ramai perempuan. Nak katakan kita nak ibadah ni, kita ikut landasan yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan ada hulu dalam ibadah, iaitu jangan ada berlebihan dalam ibadah. Nabi SAW dia buat ibadah dia tu, itulah yang kita perlu ikut. Jangan ada bid'ah dalam ibadah. Ada orang kata, orang yang tak faham agama, dia kata Nabi SAW ni memang ada sebut hadis. Aisyah bertanya kepada Nabi, Nabi, kau ni dah ditaklifkan, kau ni memang diampun kau dosa kau daripada yang sebelum kau buat dan lepas kau buat, dan kau telah dijamin masuk syurga. Kenapa kau nak perlu bengkak lagi kau daripada? Nabi kata apa? Afala takunu abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Kalau orang Melayu ke, orang kita faham Nabi SAW yang dah dijamin masuk syurga pun ibadah dia macam tu, bayar malam, puasa semua kan. Maknanya kita kena buat lebih dari Nabi. Ada orang fikir macam tu sebenarnya. Sebenarnya bila saya tengok balik, saya baca balik, ada ustaz tu kata sebenarnya itu pemikiran salah. Nabi SAW dia buat ibadah dia hanyalah landasan. Jangan nak melebihi apa yang Nabi buat. Nabi kata apa? Inna apa? Khairul umur awsatuhuman. Sebaik perkara adalah pertengahannya. Jadi yang sederhana dan yang lebih-lebih dalam ibadah. Nabi SAW kata apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling daripada sunnah aku ni, dia bukan daripada aku. Ada golongan yang nak melebih-lebih daripada Nabi, nak mencipta bid'ah, nak buat apa semua tu, maka Nabi SAW kata apa? Bukan daripada golongan aku. Allah Ta'ala kata dalam Quran bahawa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, ikut ajaran yang ada dalam Quran, dan ikutlah dan taatlah Nabi SAW, apa yang Nabi sampaikan. Terusnya saya tekankan bab selain akhlak dan juga dakwah dan juga akhlak dan juga ibadah, kan tentang kesan tentang tarbiyah Nabi ni kepada manusia ni, kita dakwah juga kan. Tentang ni, tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi sampaikan bahawa
pentingnya untuk ilmu. Jadi jika kita menghayati sirah Nabawiyah ni, kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang hayatnya menentingkan bab talabul ilmi. Talabul ilmi memang menentang tentang pentingnya kita menuntut ilmu ni. Dan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni wajib ke atas setiap muslim. Masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali lepas semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkumpul sahabat, akan memberi tazkirah, akan menyampaikan ilmu, menyampaikan ajaran Al-Quran, bagaimana kiraan Al-Quran, menceritakan tentang fiqh, tentang asbab, tentang apa saja ilmu. Dan Nabi SAW memang menggalakkan, menghantar para sahabat untuk berdakwah, menyampaikan ilmu ke Syam, ke Habsyah. Memang Nabi SAW memang menekankan bab ilmu. Jadi apa kita dapat dari sirah Nabi ni, jika kita hayati, kita dapat melihat bahawa ilmu ni sangat penting bagi manusia. Bagaimana Syekh tadi sebutkan, yang boleh mengubah manusia ni, yang boleh kenapa kita perlu beli produk Yahudi yang buat masjid semua kan? Kenapa? Arab tak ada nak cerita semua ni. Semua ni berpunca dari pengetahuan. Jadi kita nak mengubah alam ni, nak menjadi seperti Khalifah, nak jadi macam apa, Khalifah Awali apa semua tu, dengan ilmu sebenarnya. Memang kita tekankan bab ilmu. Sebab itulah MMY buat program macam ni. Contoh yang korang program macam ni. Memang ilmu ni memang sangat penting untuk bezakan kita dengan orang yang tidak berilmu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala mengangkat golongan yang berilmu daripada golongan yang tidak berilmu dengan beberapa darjat. Ya. Cuma 2 minit lagi. 9 minit kan? Aku tak ada poin ni. Tadi lambat sorry lah tadi kan. Bangun tidur ni kan. Tidur lepas asar ni tu. Lepas tu bangun dah ada call lah weh. Aku apa dah pukul 5.30 ni. Kelang kabut lah kan. Kelang kabut lah, memang korang bersedia sangat sebenarnya. Memang saya fikir benda ni semua orang dah tahu dah. Tentang sirah ni, tentang perjuangan Nabi SAW ni, semua orang boleh bercakap. Siapa puji, semua orang boleh gebang. Orang kata doktor kau gebang elok betul ni. Memang sirah Nabi ni benda yang senang, tapi bagaimana nak menghayati ni, menghayati sirah Nabi tu yang susah. Belajar dia pun sudah rendah, sudah belajar sirah Nabi ni. Tapi nak menghayati sirah Nabi tu, macam mana kita nak jadikan Nabi ni idola kita yang pertama sekali. Bukannya apa? Dia berambut. Bukannya David Beckham apa. Nak jadikan Nabi ni idola kita paling utama. Bahawa kita hidup dalam dunia ni, kita berpaksikan kepada Nabi. Allah Ta'ala patut kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? La yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum kan. Tidak beriman ahabba ilaih. Tidak beriman seorang di antara kamu ni. Jangan berimanlah korang ni, selagi mana aku ni tidak menjadi orang yang paling dicintainya berbanding harta dan juga anaknya daripada perkara lain lah. Nak katanya Nabi SAW tekankan bahawa perlunya cinta kepada Nabi SAW ni. Kita lihat pada sirah Nabi ni sebut bagaimana para sahabat sangat mencintai Nabi ni masa perang Uhud. Masa Nabi cedera ni, para sahabat memang kepung, memang backup Nabi. Nak kata biar apa jadi, janji Nabi jangan terbunuh. Nak kata masa zaman khilafah, zaman apa? Muhammad Fatih, masa dia perang tu kan, yang letak rambut Nabi kat atas dia topi tu. Dalam movie cerita apa tu? Saladin tu, tak ingat. Nak kata siapa yang membuka Ustaz Fatih kan? Dia nak kata cinta daripada Nabi tu. Pada perang tu dia letaknya rambut Nabi tu, letakkan dia punya apa nama tengkolok lah tu. Dia punya tombak apa? Dia punya kopiah tu. Topi tu dari perang tu. Dia perang. Lepas tu terjatuh dia punya topi tu, jatuh rambut Nabi tu. Dia tak ada nak pegang, belilah Nabi. Dia ambil benda tu. Orang nak tetak dia matilah. Nak kata dia cinta gila dengan Nabi ni. Nak kata cinta dengan Nabi. Dia ceramah tadi kan. Semua ceritalah tentang Nabi. Sampai ada ulama tu nangis-nangis. Dia kata cinta dengan Nabi. Nah, kita cinta dengan Nabi ni senang nak cakap aku cinta dengan Nabi. Tanpa poster dinding aku cinta dengan Nabi. Tapi betul cinta kita dengan Nabi ni. Apa kedudukan Nabi yang kita ni? Apa letaknya, mana letaknya Nabi ni dalam hati kita? Apa kedudukan Nabi kita dengan kita ni? Dekat ke tak? Adakah kita ikut dia punya sunnah dia panjang kehidupan kita? Ataupun kita hanya mengaku dia Rasul, dia menyampaikan ajaran Islam, tapi kita hanya mengaku dia lidah, tapi kita tak pernah ikut dia punya sunnah dia.
Tak pernah nak ikut.